Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cikgu harapkan semua awak sihat. Okey, dan bersedia untuk belajar pada hari ini. Okey, hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 1. Okey, subtopik 1.3 dan 1.4. Okey, subtopik 1.3, masa silam dan ruang dalam sejarah. So, apa yang awak akan belajar dalam subtopik ini ialah mengenal konsep masa dan ruang dalam sejarah. Okey, kita tengok konsep masa yang pertama iaitu kronologi. Kronologi. Kronologi ini merujuk kepada rentetan peristiwa yang berlaku secara teratur mengikut urutan masa dari awal hingga akhir dan bergerak mengikut satu garis lurus. Okey, faham tak maksud kronologi ni? Rentetan peristiwa. Apa maksud rentetan peristiwa ni? Okey, saya highlightkan untuk rentetan peristiwa ini. Rentetan peristiwa ini maksud dia, okey, satu cerita. Dalam satu cerita itu dia ada rentetan peristiwa dia. Apa yang berlaku di awal sehinggalah akhir. Saya bagi contoh, kita ambil contoh dalam aspek kemerdekaan kita. Sejarah kemerdekaan kita. Okey, kita merdeka pada 31 Ogos 1957. Okey, sebelum 31 hari bulan Ogos 1957 tu, apa peristiwa yang mendorong kepada kemerdekaan tersebut? Okey, contoh dia tarikh sekian, okey, Perdana Menteri kita telah buat perbincangan untuk mendapatkan kemerdekaan. Okey, lepas itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sehinggalah kita dapat kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Itu maksud rentetan yang berlaku secara teratur. Okey, kita tengok ruang masa dalam sejarah. Ruang masa dalam sejarah ada 3. Okey, iaitu dekad. Maksudnya 10 tahun. 10 tahun kita panggil 10 tahun bersamaan dengan 1 dekad. Okey, abad iaitu 100 tahun. Alaf iaitu 1000 tahun. Okey, kalau cikgu tanya awak lah okey, kalau mengikut ruang masa, okey, berapa umur awak sekarang? Okey, umur awak sekarang kalau mengikut ruang masa ini adalah 1 dekad 3 tahun. 1 dekad 3 tahun. Betul? Umur awak 13 tahun kan sekarang kan? Okey, kita tengok yang seterusnya iaitu konsep masa. Okey, konsep masa ini diukur mengikut zaman seperti sebelum Masihi dengan Masihi. Zaman Masihi ini kita tengok bermula daripada kelahiran. Mula dengan kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Okey, faham tentang ketiga-tiga ni? Ketiga-tiga sub kecil-kecil ini. Cikgu harap awak faham. Okey, kita nak pergi next Okey, subtopik yang seterusnya iaitu 1.4 sumber sejarah. So, apa yang awak akan belajar dalam subtopik ini? Awak akan belajar mengenai memahami sumber-sumber sejarah. Okey, kita ada 2 sumber sejarah. So, dalam subtopik ini cikgu akan terangkan sumber-sumber sejarah. Okay, sumber sejarah yang pertama dikenali dengan nama sumber prima ataupun sumber pertama. Okey, sumber prima ini bahan dalam bentuk kertas, fosil, artifak dan keterangan lisan. Okey, dalam bentuk kertas. Inilah contoh kertas. Okey, fosil. Apa maksud fosil? Fosil ini maksud dia tulang. Okey, tulang tulang sama ada tulang haiwan ataupun tulang manusia Ni tulang-tulang di zaman dahulu kala lah yang telah dijumpai. Okey, apa maksud artifak? Artifak ini ialah peralatan yang digunakan oleh manusia di zaman dahulu
Okey, dalam kehidupan harian mereka. Saya ulang semula Artifak adalah peralatan yang digunakan manusia di zaman dahulu dalam kehidupan harian dia. Apa maksud dalam kehidupan harian tu? Maksud dia, ni ada gambar. Ni gambar contoh artifak. Contoh dia lah, dia nak makan. Dia nak makan. Dia guna apa? Mesti guna pinggan kan? Ni ada pinggan yang digunakan semasa dia nak makan. Ni mangkuk. Kalau dia nak berburu, dia guna apa? Dia guna parang, dia guna kapak. Itu contoh artifak. Dan keterangan lisan. Keterangan lisan ni maksud dia berbual lah. Kita temu bual orang yang lama-lama dulu. Dan temu bual tersebut kita kenali sebagai keterangan lisan. Sumber prima ini juga, sumber pertama ini adalah sumber yang belum diolah. Belum diolah, belum dicetak, bersifat asli dan belum ditafsir. Saya bagi contoh untuk sumber prima ni, saya bagi contoh pengkaji sejarah ni, dia nak kaji sejarah tentang sesuatu tempat. Contoh dia lah contoh dia, kita bagi contoh tempat kita tentang Parit Bunta ni. Pengkaji sejarah ni dia nak kaji tentang sejarah Parit Bunta. So dia datang ke tempat kita dan dia kaji. Dalam kajian tersebut, kaji tersebut, dia telah menjumpai menjumpai buku lama. Buku lama ni contoh buku lama yang ditulis tangan oleh orang yang dahulu. Buku ini dikenali sebagai sumber prima. Sejarawan dia jumpa buku ni, buku orang lama yang ditulis tangan bukan yang telah dicetak. Dia cetak tu kita tak panggil sumber pertama. Ini memang ditulis tangan. Dia jumpa dan itu adalah sumber prima. Contoh lain, contoh dia fail rasmi kerajaan, surat peribadi. Surat peribadi ni contoh dia kalau kita ambil zaman Kesultanan Melayu Melaka. Contoh dia Sultan Melaka hantar surat kepada kerajaan Cina, kepada kesultanan di kerajaan Cina. Awak pernah belajar kan tentang Kesultanan Melayu Melaka pada sekolah rendah dahulu. So surat itu, surat yang memang betul-betul asli surat itu, yang memang ditulis tangan itu adalah sumber pertama. Dia belum diolah, belum ditafsir, belum dicetak. Yang terusnya diari. Diari yang ditulis oleh orang dahulu kala lah bukan diari yang awak tulis sekarang ni. Yang tulis awak sekarang ni mungkin dia boleh jadi sejarah, tapi bila dah mungkin 100 ataupun 200 tahun akan datang lah. Kita tengok manuskrip yang belum dicetak. Ini contoh manuskrip tadi manuskrip ni dia buku tapi ditulis tangan oleh individu tersebut lah ditulis tangan. Batu bersurat. Ni ada contoh batu bersurat kat sini. Sat lindung ke cikgu pula. Nanti boleh tengok lah contoh batu bersurat. Kita tengok yang seterusnya. Sumber sekunder, iaitu sumber yang kedua. Tadi sumber prima. Ini sumber yang kedua, iaitu sumber sekunder. Sumber sekunder ini terdiri daripada bahan yang dikaji melalui pembacaan bahan bertulis. Ditulis oleh sejarawan atau pengkaji sejarah. Bahan yang telah diolah, dicetak dan disebarkan kepada umum. Contohnya buku. Ini contoh buku. Laporan tahunan jabatan, ensiklopedia, akhbar. Ini risalah. Ini contoh jurnal. Ini contoh-contoh sumber sekunder, iaitu sumber sejarah yang kedua. Saya bagi kronologi. Sumber pertama yang dijumpai awal-awal yang belum diolah. Lepas tu bila kita bahan tersebut setelah diolah, dia jadi sumber yang kedua. Saya bagi contoh macam buku ni kan. Buku. Kita ambil contoh buku sejarah kita lah. Buku sejarah kita.
Okey, siapa penulis buku sejarah kita tu? Okey, dia ada nama karangan, nama pengarang buku sejarah kita itu. Adakah buku sejarah kita itu adalah sumber pertama? Tidak, dia adalah sumber kedua kerana okey, buku tersebut telah dihasilkan melalui bacaan daripada bahan-bahan lain. Okey? Dan terhasillah buku tersebut. Dia senang kan, keyword dia kat sini adalah disebarkan kepada umum. Seandainya bahan tersebut telah disebarkan kepada umum, kita kenalikan dia sebagai sumber sekunder. Kalau kita ambil balik cikgu ambil balik sumber pertama tadi. Okey, kalau sumber pertama tadi, saya contohlah manuskrip lama tadi. Kalau manuskrip lama tadi kita sebarkan kepada umum, agak-agak awak orang boleh faham tak? Orang tak boleh faham kan? Sebab dia mungkin tulisan lama-lama, bahasa pun bahasa yang lama-lama. So, apa yang sejarawan ini buat? Okey, dia ambil manuskrip tu, okey, dia fahamkan dahulu, dia kaji, dia faham, lepas tu dia hasilkan semula dalam bentuk buku. Contoh dia macam nilah. Buku. Okey, dalam bentuk buku untuk dibaca oleh umum, disebarkan kepada umum. Okey, faham Sumber pertama dengan sumber kedua jangan keliru. Okey, kita sambung dengan soalan Okey, ni soalan yang telah cikgu sediakan. Klasifikasikan bahan berikut kepada sumber primer atau sumber sekunder. Okey, gambar yang pertama ini adalah manuskrip. Manuskrip sejarah Melayu. So, ini adalah sumber primer. Okey, yang kedua ini artifak. Okey, apa cikgu cakap tadi? Artifak itu apa? Artifak itu adalah peralatan yang digunakan oleh manusia di zaman dahulu dalam kehidupan harian mereka. Apa peralatan yang digunakan dalam kehidupan harian mereka? So, ini contoh artifak. So, artifak ini sumber apa? Sumber primer. Okey, yang ketiga ini ensiklopedia. Ensiklopedia ini adalah sumber sekunder. Okey, yang keempat ini rangka manusia di Gua Cha, Kelantan. Okey, rangka manusia ini ataupun dalam sejarah, okey, tulang ni kita kenali sebagai fosil. Ingat fosil. So, fosil ini adalah sumber primer. Okey, yang kelima, buku buku, tajuk buku ni Biografi Politik Tengku Abdul Rahman Putra. So, buku ini adalah sumber sekunder. Okey, yang keenam, diari. Okey, diari ini adalah sumber primer. Okey, yang ketujuh, jurnal. Jurnal ini adalah sumber sekunder. Okey, faham? So, cikgu harap awak faham dan boleh mengklasifikasikan bahan-bahan ini kepada sumber primer ke ataupun sumber sekunder. Okey, okey semua. Sampai di sini saja pelajaran kita pada hari ini. So, cikgu harap awak faham dengan penerangan cikgu. Kalau tak faham, boleh PM cikgu dan tanya secara personal. Awak punya latihan dan kerja sekolah, cikgu akan bagi dalam grup nanti. Tolong cek grup. Tolong cek grup awak. Okey, bye. Assalamualaikum.